Untuk eksperimen hari ini, kita akan melakukan eksperimen menentukan haba pembakaran pelbagai alkohol. Ya. So, apa radas yang diperlukan? Yang pertama, kita ada silinder penyukat, tin kuprum. Okey, di sini ada 3 jenis alkohol iaitu metanol, etanol dan propanol. Kemudian peliter. Okey, kemudian kita ada termometer, penimbang, segitiga tanah liat. So dalam eksperimen ni kita gunakan segi tanah liat, bukannya kasa dawai, sebab kita nak memastikan bahawa haba yang dibebaskan daripada pembakaran terus sampai kepada diserap oleh bekas kuprum. Ya. Kalau kita gunakan kasa dawai, mungkin sebahagian tenaga haba hilang diserap oleh kasa dawai. Alright, kita ada tupu kaki 3 dan blok kayu mancis juga ya. Alright, so yang pertama sekali, isikan 200 ml air suling ke dalam bekas kuprum. Jadi bekas kuprum kita gunakan dalam eksperimen ni sebab bekas kuprum adalah konduktor haba yang baik. Jadi kita nak pastikan bahawa haba daripada pembakaran terus diserap oleh bekas kuprum. Dan bekas kuprum memindahkan haba terus ke dalam air. So cikgu dah masukkan 100 sebenarnya. So cikgu akan masukkan 100 ml lagi ke dalam cawan kuprum. Okey, dan kita sebelum kita letakkan, kita sukatkan suhu awal air. Alright, kita biarkan selama 2 minit untuk mendapatkan suhu yang stabil. Okey, selepas 2 minit suhu dicatat. Okey, suhu awal air ialah 29 darjah Celsius. So cikgu catatkan sini suhu awal air 29.0 darjah Celsius. Alright, suhu air ni kemudian kita letakkan di atas tupu kaki 3. Alright, seterusnya hari ini cikgu akan buat yang pertama sekali dengan metanol Ni kita letak tepi dulu. Hati-hati sebab metanol ni adalah bahan yang mudah terbakar. So kita akan isikan peliter dengan alkohol sehingga 3/4 penuh. Timbang dengan penutup dia sekali. Okay, bacaan menunjukkan 229 gram. 229.0 gram. Alright. Kemudian kita letakkan. Okay, kita adjust dulu, tengok cantik. Okay, ni cikgu dah adjust cantik, di mana sumbu betul-betul dekat dengan di bawah bekas kuprum untuk memastikan. Jadi jalaan tu biar hampir supaya kita nak pastikan bahawa haba pembakaran tu diserap sepenuhnya oleh tin kuprum. Jadi kita tak nak haba hilang ke persekitaran. Sepatutnya kita ada pengadang angin udara juga, tapi dalam makmal tak ada pengadang udara tu. Jadi tujuan dia untuk menghalang gangguan daripada udara. Sebab kalau ada udara tiup, nanti haba tu tidak diserap sepenuhnya oleh bekas kuprum. Okey, so kita dah ready. Kita akan bakar sehingga suhu air meningkat sebanyak 30 darjah Celsius. So kalau suhu awal 29, maka kita akan bakar suhu air, kita akan panaskan air sehingga suhu 59 darjah Celsius. Dan perlahan lepas suhu ni sikit tak apa.
gunakan termometer untuk mengacau air. Right, kita akan tunggu sehingga suhu naik menjadi 59 darjah Celsius. Okay, suhu dah naik jadi 31 darjah Celsius. Ya, pengadam udara tak ada, jadi cikgu tutup semua kipas. Okey. Buka pun, kita buka sikit je untuk mengelakkan gangguan air, ya. Baik, sekarang suhu air menunjukkan 54 darjah Celsius. Alright, kita tunggu sikit lagi. 54. Okey, dia akan naik sampai 59 tadi kan? 59 kita akan stop pemanasan, ya. So 54 darjah Celsius. Jadi air dalam ni kita kena sentiasa kacau untuk memastikan pemanasan yang sekata, ya. So bila kita panaskan tu, kita beranggapan bahawa haba yang dibebaskan oleh pemanasan metanol di bawah ni diserap sepenuhnya oleh air di dalam bekas kuprum ni. Sebab tu kita kena memindahkan haba tu dengan efisien, ya. Dekatkan sumbu, gunakan segitiga tanah liat supaya haba tu direct kena dekat bekas kuprum. Gunakan bekas kuprum ni sebab dia adalah konduktor haba yang baik. So dia akan serap dan pindahkan haba ke dalam air dengan cepat supaya kita buat beranggapan semua tenaga haba yang dibebaskan oleh bahan api yang terbakar di bawah ni diserap sepenuhnya oleh air di dalam bekas kuprum. Sebab yang kita sukat suhu sekarang ni ialah air, ya. Kita tak sukat suhu daripada pembakaran metanol di bawah. Kita sukat suhu, kenaikan suhu air. Alright, sekarang suhu menunjukkan 57 darjah Celsius. Okey, dua lagi. 57 darjah Celsius. Okey, dia ambil masa juga, lama juga. Ni sebab metanol. Ya, nanti kalau etanol, propanol, dia sekejap je naik. Sebab dia bahan api yang lagi bagus. Okey, suhu menunjukkan 58 darjah Celsius. Okey, satu lagi. Okey, 1 darjah Celsius lagi, 58 darjah Celsius. Okey, sikit lagi. 59 kita stop, ya. Kita padamkan sumbu, kemudian kita perlu timbang per liter dengan segera, ya, sebab alkohol ni dia mudah meruap. Jadi kita tak nak dia meruap sebab dia panas, dia meruap, ya. Sebab bila dia meruap, maka timbangan dia akan jadi tidak tepatlah, ya. Kita nak tengok berapa banyak bahan api yang digunakan untuk menaikkan suhu sebanyak 30 darjah Celsius. Alright, suhu dah 29 darjah Celsius, 59 darjah Celsius. So cikgu akan padamkan. Okey, dengan segera tutup dan timbang semula. So yang ni cikgu tak keluarkan, ya, sebab suhu ni akan naik. So kita teruskan. Kita nak catat suhu yang tertinggi. Okey. So bacaan 225, ya. Alright, suhu naik sikit lagi. Dia naik 59.5 yang tertinggi. Okey, kita kacau lagi. Kita catatkan suhu tertinggi sebab walaupun kita dah stop, tapi haba tu masih ada lagi dalam bekas kuprum. So mungkin dia akan naik, ya. Nampak cikgu berhentikan tadi 59. So dia naik 59.5. Okey, sekarang dia dah turun semula 59. So kalau dia turun tu dia akan turun teruslah 59. So suhu tertinggi 59.5. Right? So kita catatkan 59.5.
So kenaikan 30.5. Kemudian yang baru 225.0. So berkurang sebanyak 4.0 gram. Okey, so eksperimen ni kita akan ulang menggunakan etanol dan propanol ya. So apa yang kita akan lakukan yang sama ya. Apa yang cikgu akan lakukan adalah sama. Cuma cikgu gantikan metanol dengan etanol dan propanol. So cikgu akan tunjukkan data sahaja untuk etanol dan propanol.